Jadi yang pertama sekali yang saya hormati Tuan Pengurusi Haji Jamaluddin serta ahli jawatan kuasa masjid. Juga yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk mentadabbur surah Al-Fat, surah yang ke-48 pada ayat yang ke-16. Pada muka surat 513. Baik, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Jadi Allah kata kul. Kul ni maksudnya apa? Katakanlah oleh engkau. Siapa engkau kat sini? Allah perintahkan Nabi Muhammad. Katakan kepada siapa? Lil mukhallafina minal a'rab. Bagi al mukhallafina, itu ya nun bari fathah di hujung tu, iaitu orang-orang yang tertinggal. Jadi sama ataupun cerita yang sama ataupun orang yang sama yang nak disampaikan pada ayat yang ke-11 dulu. Ayat ke-11, sayaqulu lakal mukhallafun. Satu mukhallafuna, satu mukhallafina. Sama je sebenarnya, tapi beza dia adalah kedudukan i'rab. Kalau kita belajar bahasa Arab ada disebut sebagai i'rab. Al-mukhallafuna tu dia dengan tanda waw. Itu maksudnya kedudukan rafa'. Al-mukhallafina pada ayat yang ke-16 itu dengan huruf ya. Mukhallafina. Yang lain semua sama. Mukhallafuna, bezanya waw dengan ya. Jadi kalau ya kat sini kedudukannya jar. Siapa yang kita belajar nahwu kita pernah dengar perkataan ni. Jadi terjemahan dia sama, tapi dia punya kedudukan kat situ ayat tu, struktur ayat dia tu berbeza. So yang ni memang kena masuk kelas lah supaya senang nak faham. Dia macam kadang kita baca dalam hadis Rasulullah panggil ya Aba Hurairah. Tapi ada setengah ayat, setengah hadis kata an Abi Hurairah. Satu Aba, satu Abi. Kenapa jadi beza-beza begitu? Ataupun dalam Quran kalimah Allah kata kalimah Allah, lafaz kalimah Allah, khatamallahu ala, khatamallahu, kat situ Allahu. Dalam ayat lain yukhadi'unallaha Allaha, itu baris atas pula. Ada baris depan khatamallahu, ada baris bawah, ada baris atas yukhadi'unallaha, surah Al-Baqarah kan. Ada yang baris bawah alhamdulillah.
lillahi. Allahi tu baca lillahi, hi. Ujung dia tu pada bawah. Jadi kalau kita baca Quran, kita akan nampak perkataan dia sama. Dalam ayat ni mukhallafina, ayat lain mukhallafuna. Jadi yang itu kita masuk ke nahu sikit. Jadi apa yang saya sebut ni kita akan nampak dia punya kesan perkataan tersebut. Okey, jadi yang masuk mukhallafina, orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang tertinggal. Minal a'rab, daripada orang-orang al-a'rab ini maksudnya orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui. Itu al-a'rab, bukan orang-orang Arab, tapi orang-orang Arab Badui. Satu da'auna, apa yang Nabi disuruh untuk katakan? Satu da'auna, akan. Sa tu akan. Sa tu maksudnya akan. Tu da'auna, kamu diajak. Tu da'auna, kamu diajak. Ataupun kamu diseru. Akan kamu diseru ila qaumin, kepada qaumin, suatu kaum. Qaumin ni bahasa Melayu pun kaum. Jadi kita ambil Arab ke Arab ambil Melayu? Kita ambil bahasa Arab. Jadi sebenarnya dalam perkataan kita banyak tak bahasa Arab kita pakai? Banyak kan? Jadi pandai tak kita Arab sebenarnya? Macam orang cakap bahasa Melayu campur-campur bahasa Inggeris sikit, mesti orang kata ni pandai bahasa Inggeris ni. Kan betul tak? Dia tak kata saya, dia kata apa? I. Tu Hamka kata jangan dia orang yang ditakut, orang yang banyak I daripada saya, aku, dia kata. Orang yang banyak you daripada kamu. Dia kata takut termasuk pemikiran pun sama juga. Tu Hamka cakap takut pemikiran pun sama termasuk. Tak apalah yang tu. Tapi nak beritahu bila orang ni dia cakap-cakap ni ada English sikit, nampak dia pandai English tak kalau kita ni sudut pandang hari ni? Tapi kita selama ni cakap ada Arab sikit, perasan tak? Tak ada pula kita kata pandai bahasa Arab kan? Sebab menunjukkan apa? Tu tak suka bahasa Arab lah tu. Wah, macam mana nak kata tu? Dia tak mengaku dia suka bahasa Arab. Jadi dalam kehidupan dia cakap, ni satu kaum. Jadi kita ni, cuba kita muhasabah kan sebenarnya kita dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Quran ni macam mana? Dengan bahasa lain, kita bangga. Bukan salah bahasa Inggeris tu. Saya tak kata belajar bahasa Inggeris dia jadi kafir. Oh, tidak. Tidak. Itu tahun 60-an kan macam tu, atuk-atuk cakap macam tu. Sebab mereka bekas dijajah. Kalau pandai bahasa Inggeris ni dia ni sikit. Tapi kalau pandai bahasa Arab dia suka. Tapi hari ni tak adalah isu tu. Cuma nak beritahu apa dia? Kalau analogi mudah kita kata, banyak perkataan yang kita guna dalam kehidupan ni bahasa Arab, tapi kita tak perasan. Kalau bahasa Inggeris kita betul-betul nampak, hebat orang ni bercakap. Which is. Ni kalau tengok video-video budak muda sekarang, kalau dia bagi video pendek-pendek sekarang ni, banyak orang bercakap dalam internet. Banyak ruang, banyak medium. Dulu Facebook, sebelum tu lagi YouTube. Sekarang apa dia? Apa? TikTok. Haji Afifi ada TikTok? Belum lagi. Jadi semua orang boleh bercakap kat situ. Tengok orang muda bercakap, nampak hebat. Jadi kita kena bangga. Benda yang paling kita kena bangga ialah kita ni memiliki satu, kita memiliki Allah. Kita kena bangga, kita orang Islam, kita ada Allah. Yang kedua, kita ada lelaki yang terbaik diutuskan dan kita bersama dengan dia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada bahasa kaum muslimin. Apa bahasa kaum muslimin yang menyatukan kita semua? Bahasa Arab. Iaitu ketika kita solat, semua bangsa ada kat situ dan dengan gunakan satu bahasa yang Imam pakai tadi. Bahasa apa? Bahasa Arab. Yang Allah sendiri gunakan untuk menyampaikan kalam dia. Kita ada kitab yang terbaik, iaitu Al-Quran. Tapi kita lebih nampak yang lain lagi. Itu yang kita risau. Okey, balik kepada terjemahannya. Satu da'auna ila qaumin, akan kamu diajak kepada atau akan kamu diseru kepada suatu kaum. Jadi kaum ni bahasa Arab lah, kita pun terjemah kaum juga. Uli ba'sin, kaum yang orang-orang yang mempunyai ba'sin, kekuatan. Syadid,
yang bersangatan. Jadi kekuatan dia hebat. Tuqatilunahum, bila kamu diajak untuk kepada mereka untuk apa? Untuk kamu memerangi mereka. Tuqatiluna. Qatiluna jangan terjemah bunuh, memerangi. Dia ada dua perkataan, bukan dua. Dia ada asalnya qatala. Qatala maksudnya bunuh. Bila tambah alif dekat qaf tu, qatala. Ini maksudnya berperang. Jadi mudhari' dia kat sini yaqtulu. Mudhari' ni apa nama? Fa'il apa? Madi. Fa'il mudhari'. Present tense. Ini pula yuqatilu. Ini fa'il madi past tense. Ini fa'il mudhari'. Jadi yuqatilu ni maksudnya berperang. Bila ada alif kat tengah-tengah tu, dia maksudnya saling. Jadi perkataan qatala bunuh, saling membunuh tu maksudnya apa? Berperanglah. Satu pihak nak bunuh orang ni, satu pihak nak bunuh orang ni. Jadi itu maksudnya berperang. Asal maksud dia ialah bunuh. Asal perkataan qaf ta dengan lam maksudnya bunuh. Baik, tuqatiluna, kamu diajak untuk apa? Untuk memerangi akan mereka. Atau yuslimuna, atau mereka iaitu musuh kamu yang kuat itu yuslimuna, mereka menyerah diri. Jadi yuslimuna diterjemah apa itu? Mereka menyerah. Yuslimu diambil dari perkataan aslama. Kalau wazan ini qatala tadi wazan fa'ala. Aslama ni wazan af'ala. Aslama yuslimu. Daripada aslama yuslimu dan nanti lahir perkataan islaman. Ini apa yang kita buat ini sebenarnya namanya tasrif. Perubahan kalimah daripada satu kalimah berbentuk fi'il madi past tense tukar kepada present tense, tukar kepada noun dia, kata nama dia. Jadi yuslimuna, dia kata apa terjemah itu? Mereka menyerah. Jadi kita kata kita seorang Muslim, Islam. Islam ni agama apa? Agama yang menyerah diri. Kita kata kita agama Islam, maksud Islam, saya seorang Muslim. Muslim ni dia punya pembuat dia Muslim. Jadi orang yang menyerah. Islam maksudnya penyerahan. Penyerahan dirilah maksudnya. Serah diri. Jadi kalau kita mengaku kita ni seorang Muslim, maksudnya apa? Kita menyerah diri kita kepada siapa? Allah. Maksud serah diri itu apa dia? Ikut yang dikehendaki Allah. Itu maksud serah diri. Okey. Jadi tadi Allah kata apa dia? Nanti kamu semua ni kepada orang-orang Arab Badui tadi kan, kamu akan diseru, diajak untuk memerangi satu kaum, bukan satu kaum, satu kaum yang orangnya kuat-kuat, sangat kuat. Ataupun mereka nanti akan menyerah diri kepada Islam ini. Baik, kemudian fa in tuti'u, fa maka, in
jika. Tuti'u, kamu taat. Jadi jika kamu taat, iaitu kamu ikut untuk pergi berperang, yu'tikum. Itu jawab dia. Bila ada in ni, dia dipanggil sebagai syarat. Jika kamu buat ini, nescaya kamu dapat ini. Itu perkataan dia in. Jadi, jika kamu taat, iaitu apa dia? Jika kamu berperang, taat kepada seruan untuk memerangi musuh-musuh Allah ini, yu'tikumullah. Nescaya apa dia punya jawab dia? Dia akan mengurniakan akan kamu. Siapa yang akan kurniakan tu? Allahu, oleh Allah. Apa yang Allah akan kurniakan kepada kamu? Ajran. Akan, apa ajran? Pahala ataupun ganjaran. Pahala ataupun apa? Ganjaran hasanan. Selalu kita terjemah hasanan ni yang baik kan? Ganjaran yang baik, ganjaran yang baik. Tapi tak berapa nak sedap sebenarnya. Kita terjemah hasanan ke situ yang istimewa. Baiklah tu kan. Tapi kita guna perkataan sebab ni Allah yang bagi ni. Ganjaran yang istimewa. Asal masuk hasan tu baiklah, yang baik. Jadi kata Allah apa dia? Jika kamu taat, iaitu kamu ikut seruan untuk memerangi musuh-musuh yang kuat itu, nanti Allah akan kurniakan kepada kamu balasan yang istimewa. Wa in tatawallau. Ini kita ingat tadi saya kata apa? Syarat. Jika tatawallau, kamu berpaling, maksudnya enggan daripada ikut kepada seruan yang diajak itu, kama, sebagaimana tawallaitum, telah berpaling oleh kamu min qablu. Ini saya nak tanya sikit, mungkin ada sebahagian belajar bahasa Arab, jadi sentuh sikit je, minta maaf. Min ni kita panggil dia sebagai huruf apa? Min huruf jar. Min ni disebut sebagai huruf jar. Benda ni tak ada pelik sangat tuan-tuan kalau belum kita belajar lagi. Nanti kalau belajar bahasa Arab mesti jumpa juga. Macam kita belajar bahasa Melayu ada kata tugas kan. Benda macam tu je sebenarnya. Jadi dipanggil harful jar. Cuma tak perlulah kita bincang panjang apa tu harful jar, tak apa. Cuma saya nak tanya, apa peranan harful jar? Selepas daripada huruf jar, dia mesti isim, dan isim tu dia kedudukan dia majrur atau paling asas dia baris bawah. Cuba tengok surah 2 ayat yang keempat. Buka surah 2 ayat keempat. Surah 2 ayat 4, muka surat 2 lah, depan sekali. Surah 2 ayat 4, Allah kata apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Okey, lepas unzila yang kedua tu ada min kan? Lepas tu ada qabl. Sama macam ayat tadi. Tapi qabl kat situ baris apa tu? Dia punya huruf ujung dia tu. Baris bawah, nampak? Baris bawah. Jadi setiap selepas min, tak kisahlah macam kita baca dalam isti'azah. A'udzu billahi min. Ada min. Asy-syaitan. A'udzu billahi minasy-syaitani. Dia mesti baca baris bawah.
Sebab ada min, mesti baca baris bawah. Min sepatutnya baca baris bawah. Jadi patutnya qabli, macam ayat itulah, qablika, surah 2 ayat 4. Tapi ayat yang kita belajar hari ini, cuba tengok balik, surah 48 ayat 16. Surah 48 ayat 16 hari ini, lepas min tu, dia tak baca qabli. Lepas min tu, dia tak baca qabli, dia baca min apa? Qablu. Jadi kalau ikutkan tak sama macam kita belajar tadi. Atau ni sebenarnya subjek apa ni? Ni subjek nahwu. Jadi min qabli sepatutnya, tapi baca min qablu. Jadi saya nak ingatkan kita semua, kalau jumpa perkataan huruf jar min ni, fokus kita kepada kalimah qablu ni. Dan juga satu lagi kalimah yang sama macam dia ialah ba'. Ataupun depan min jumpa perkataan ba'. Qablu maksudnya apa qablu? Kita ada solat sunat qabliyah kan? Ingat senang je, qablu itu qabliyah sebelum. Kalau ba'du, solat ba'diyah apa ba'diyah? Selepas. Kalau jumpa min, selepas tu dia qablu dia baris depan. Sama juga dengan ba'du, sepatutnya min ba'di sepatutnya. Min ba'di zalika, contohnya. Tapi ada ayat dia kata min ba'du. Contohnya dalam surah 30 ayat 4, cuba tengok. Surah 30 ayat 4. Ke surat 404. Jumpa tak? Ada 2 kali min dalam ayat 4 ni. Surah 30. Jumpa kan? Fi bid'i sinin, surah 30, surah Ar-Rum ayat yang keempat, muka surah 404. Betul lah kata apa? Lillahil amru min qablu. Tuan-tuan ingat lepas min baris apa? Masuk baris tu ialah yang kalimah tu punya huruf akhir dia. Sepatutnya min qabli, mesti baca macam tu. Wa min, sepatutnya baca ba'du ke ba'di, mesti baca ba'di. Tapi bila mana kita jumpa selepas huruf jar min tu, dia baca qablu dengan ba'du, itu maksudnya ada perkataan yang digugurkan. Sebab perkataan sebelum dengan sesudah, dia mesti ada perkataan lagi selepas tu. Contoh saya kata sini, saya datang sesudah Ali. Betul lah, saya datang sebelum Ali. Ini ayat tergantung, saya datang sebelum titik. Tergantung tak? Tergantung. Ataupun saya datang sesudah titik. Macam inilah. Daripada sebelum. Sebelum apa? Orang akan tanya. Wa min ba'du, dan daripada sesudah. Itu je ayat tu. Sesudah apa? Jadi dia tak tulis kat situ. Kenapa tak tulis? Sebab benda ni maklum. Bila kita jumpa macam ni, maksudnya kita kena faham yang Allah nak cerita balik tentang ayat sebelum dia. Iaitu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Cerita tentang apa? Kan cerita tentang ayat 2 dengan 3 ni cerita tentang bangsa Rom kalah dengan bangsa Parsi. Kata Allah, ghulibatir Rum. Rom telah dikalahkan. Jadi masa Rom kalah, Nabi macam mana? Nabi sedikit sedihlah sebab Rom ni, mereka ni agama apa? Rom, Kristian. Mereka dikalahkan oleh Parsi. Parsi pula agama apa? Menyembah
api. Jadi orang Islam bukanlah cenderung kepada Rom, tapi yang tu yang dekat dengan kita. Sebab masih menyembah Allah, cuma mereka tersasar lah. Tapi yang menyembah api ni dekat dengan kaum musyrik, menyembah berhala. Jadi bila dengar berita Rom kalah, ini ada sikit Nabi terasa. Fi adnal ardi, di negeri yang rendah, iaitu di Syam. Wahum min ba'di, nampak? Lepas min tu ba'di, sepatutnya beri bawah. Sedangkan mereka setelah kekalahan mereka, akan mereka mengalahkan balik Parsi. Jadi nanti mereka kalah balik Parsi. Bila? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Betul Allah kata, bagi Allah lah al-amru, segala urusan, min qablu, daripada sebelum apa? Sebelum peristiwa kekalahan tadi. Wa min ba'du, dan daripada sesudah peristiwa kekalahan tadi. Jadi untuk terjemahan, saya nak bagi tahu ni, nak terjemah apa kalau tak ada selepas qablu dengan ba'du ni daripada dhammah, lepas tu tak ada kalimah apa-apa, tuan-tuan boleh terjemah itu atau ini untuk mudah. Daripada sebelum ini ataupun daripada sebelum itu. Ini sikit saya terangkan penggunaan min, lepas tu kita jumpa ba'du ataupun qablu. Bagi yang belajar bahasa Arab, yang sedang belajar bahasa Arab, kena catat ini. Nanti bila kita baca Quran, dengar ayat ni, kenapa baca min ba'du pula? Salah ayat ni salah grammar. Tak salah. Okey, buka balik surah 16. Dan surah 48 tadi. Buka surah 48 ayat 16 tadi. Jadi tuan-tuan puan cuba tengok terjemahan. Dia terjemah apa? Min qablu, daripada sebelum, dalam kurungan dia kata apa? Hudaibiyah. Nampak tak? Jadi kita kena maklum bila jumpa min qablu, dia tergantung begitu. Mesti balik kepada cerita yang sedang berlaku ni. Surah Al-Fat cerita tentang peperangan apa? Ataupun perjanjian apa? Hudaibiyah. Jadi kata Allah, wa in tatawallau, jika kamu berpaling, kama tawallau